Muka berapa war? War ada, war. Orang masuk dah war. Ada Ustaz. Muka surat 50, baris last kali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terima kasih. Dan lagi sabda Nabi SAW. Apa Nabi kata? Tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumah dia. Kalau isi kita jahil agama, kalau anak-anak kita jahil agama, dan kita tak ada fikir nak hantar seluruh agama ke, nak ajar ke, isteri pun sama, maka itulah yang dikatakan dalam oleh Rasulullah, inilah antara dosa besar yang ditanggung oleh seorang lelaki. Jaga-jaga wahai lelaki. Wahai lelaki-lelaki macho dalam grup ni. Wahai abang-abang handsome. Jaga-jaga. Dosa besar yang kita tak sedar, kita biarkan isi kita jahil. Kita biarkan anak kita tak tahu apa-apa dalam agama. Yang lebih menakutkan, dia ada ijazah dalam akademik. Itu bagus, tak salah. Anak saya pun ada yang ada ijazah juga. Tak apa. Biarkan dia maju dalam akademik, tapi membiarkan dia jahil pada agama. Jadi, yang akan dapat dosa itu ialah bapak dia kalau bapak dia biarkan. Ini jaga-jaga tau. Ini yang ulama' ni kata kebinasaan dalam perkahwinan. Binasa lelaki ni jadi binasa. Daripada dapat pahala, jadi binasa pun boleh. Kenapa? Dia biarkan ahli keluarga dia jahil-jahil. Kalau tak boleh ngajar, uruskan dia pergi belajar. Tak siapa jaga anak, kita kena jaga anak. Kita kena jaga anak, bagi dia pergi belajar. Sebab kalau kita tak jaga anak, dia tak boleh belajar yang betul, kita berdosa. Patutnya kita yang kena ajar. Tapi kita tak tahu nak ajar, kita kena hantar dia belajar. Kita belikan dia kitab. Kita bagi dia semangat. Kita bagi dia buat ulang kaji kat rumah. Kita jaga anak tak apa. Kenapa? Kita minta tolong tanggungjawab kita ni, minta tolong orang lain nak ajar. Jadi terlepas kita dosa. Kenapa? Kita tak membiarkan dia jahil. Kalau kita membiarkan dia jahil, dia berdosa, kita pun berdosa. Kenapa kita dapat dosa ni? Sebab kita kahwin. Kalau kita tak kahwin, tak dapat dosa ni. Itu dikatakan kebinasaan bagi orang yang berkahwin. Ingat kahwin ni benda senang kan? Tak. Dulu arwah Pak Yazid dulu, dia kata, kamu berbini. Ada bini ni berbini. Berbini ni, kata dia, adalah singkatan daripada perkataan apa? Bebanmu ini. Takkan tak tahu apa? Bebanmu ini. Siapa jawab tadi Tak pasal nama. Siapa jawab? Suara macam biasa tu dengar. Siapa jawab tadi bebanmu ini? Tak dengar? Mesti saya jawab. Saya tengok slide ni. Bebanmu ini. Bebanmu ini. Arwah Pak Yazid kata, bila engkau berbini, guru kami cakap, dia kata, engkau telah memiliki bebanmu ini. Kenapa beban? Dia jahil agama, kita berdosa. Dia tak faham rukun sembahyang, kita berdosa. Kalau satu bini, satu dosa. Dua bini, dua dosa. Empat bini tak faham rukun sembahyang. Empat bini berdosa, kita kena terima. Dosa kita pun dah nampak. Itu dia kata beban. Itu dia kata beban. Nak kahwin 4 kahwin lah. Nak kahwin 3 pergilah kahwin. Tak ada masalah apa-apa.
Tapi kalau benda ni tak diambil perhatian, beban-bebanmu ini, tu dia tu beban. Okey, tengok slide Saya tengok nota sikit. Okey, dah nampak belum slide? Bila dah set. Dah. Okey, buat tak ni. Kata ni saya suka dengar dulu lah masa arwah Pak Eli cakap. Pak guru lain tak cakap. Which equal to beban mu ini. Ni. Kenapa dikatakan beban? Kenapa dia kata beban ni? Kena bagi nafkah. Apa ni? Tanggungjawab kan? Tanggung jawab. Oh ni. Dulu Pak Yadid dia cerita satu tau. Dia kata banyak orang kahwin dia tak peduli benda ni kata. Ni apa ni? Ni. Tanggung di dunia. Apa tanggung di dunia? Semua kan nafkah dia, apa dia. Okey. Selepas tanggung di dunia, kita kena buat apa? Jawab. Di Jawab di akhirat. jawab di akhirat tau. Ingat ni benda main-main ni. Kalau kahwin ni main-main ke? Macam main punduk-punduk lah. Jauh. Tanggung kat dunia. Apa-apa. Makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia. Cara dia berfikir kena betulkan. Fardu Ain dia kena tanya, dah faham ke belum bab haid ni? Faham tak rukun sembahyang? Faham tak syarat sah? Faham tak syarat wajib? Apa beza syarat wajib syarat sah? Apa beza rukun dengan syarat? Faham tak air mutlak? Faham tak puasa? Faham tak zakat? Faham tak kalau kita jual beli, kita tak akad boleh ke? Faham tak riba ni apa? Faham tak kalau orang kena bunuh ni hukuman dia apa? Faham tak kisah apa? Faham tak wudud apa? Faham tak tauhid apa? Tahu tak mana la ilaha illallah? Tahu tak sifat 20? Tahu tak dikatakan aqaidul iman? Tahu tak rukun iman? Tahu tak rukun agama? Tahu tak mana agama? Tahu tak apa tasawuf? Tahu tak watak hati? Tahu tak mazmumah? Tahu tak mahmudah? Tahu tak nak bajai mahmudah macam mana? Tahu tak nak membuang mazmumah macam mana? Banyaknya soalan nak kena tanya dekat dia. Okey. Kita nak tanya dekat dia, kita kena tahu dulu. Kalau kita tanya dekat dia, tahu tak aqaidul iman? Tak tahu lah bang, apa bang? Dia kat apa? Dia tanya kita tanya dia, tahu tak aqaidul iman? Dia tak tahu, abang beritahu. Kalau lelaki tu belajar tak apalah. Kalau lelaki tu tak belajar, dia nak jawab apa? Dia jawab apa? Entah.
Boleh tanya Ustaz? Ah, Ustaz, apa demarcation dia pendidikan yang diberikan oleh grup ibu apa dengan suami tu? Maksud dia tadi Ustaz kata tanggungjawab suami kan? Tapi masa ah. kita mendidik anak pun ada juga kan? So mana demarcation dia tu Ustaz? Demarcation ni fardu ain. Saya lantik beberapa orang co-host untuk tolong mute kan. Demarcation ni fardu ain. Selagi fardu ain, selagi itulah dia mesti ajar pada ahli keluarga dia. Kalau tak fardu ain, tak wajib. Tapi banyak yang orang ajar bukan fardu ain. Yang fardu ain tak ajar. Ada orang hantar anak pergi sekolah agama, tak hantar sekolah agama. Tapi hantar perbahasan. Diharap kat perbahasan tu belajar agama. Yang sangat asas, yang tidak cukup dan melepasi syarat dia. Jadi berusaha bapak tu. Kenapa? Bapak tu bertanggungjawab memastikan. Kenapa? Dekat dunia ni dia tanggung. Ilmu tak cukup, dia tanggung dosa. Akhirat nanti Allah akan tanya dia. Kau ajar tak bini kau ni? Mana tak akan tanya dia satu. Kau ajar tak dia ni? Kau ajar tak? Tak ajar lah. Kenapa kau tak ajar? Malaikat tanya, Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak ajar bini kau ni buat fardu ain? Nak jawab apa? Well, I'm very busy. You know me. Jawab je tu lah. Jawab kan lah. I'm very busy. Well, you know me. I have no time for that. I've leave everything to my orang gaji. I've leave everything to my orang gaji to bring her. Leave it to orang gaji. Buatlah, pergi buat. Ini tak erti apa, hal tak pandai, itu tak erti, ini tak pandai, itu tak faham. Dia tak tahu. Nanti kat akhirat nanti dia kena jawab beribu-ribu soalan. Cakaplah saya sibuk lah nak jamin saya. Jaga-jaga tau. Antara dosa besar. Apa Haji Karim? Yang kita pergi sama tu. Di mana Ustaz? Lupa dah kan? Tak lupa dekat coket tu Apa nama yang lupa dan Ming Institute tau. Ming Institute lah. Kau lupa kau isap ukur coket tu. Lama dah cerita ni. Kau isap ukur kat coket tak ingat sebelum masuk tuition. Ming Institute lagi satu apa nama? Ada sebelah tu apa? Sarjana kata silap. Sarjana. Kadang-kadang tak ponting tengok wayang. Sikit 80 sen. Kan kau lupa semua tu. Poin audien. Okay. My best friend Haji Karim. Okay. Dengar sini Tengok sini Kita pergi pusat tuition. Tanya dia. Cikgu, saya nak tuition buat subjek agama. Saya tanya ada tak? Tak ada Ustaz. Ada tak subjek agama je saya nak tuition dengan anak saya. Tiada, betul. Tak silap orang tuition tu berguling-guling tahu. Makcik, kami sini fizik, kimia, matematik tambahan. Betul. Apa lagi? BI, BM. Satu subjek makcik RM130 sebulan. Minggu 2 kali je. Makcik nak ambil berapa subjek anak makcik? 3 subjek. 390. Okay, I'm willing to pay. Ni. Kalau dia buat tuition agama, dia tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Tak ada orang minta anak tuition agama. Padahal yang wajib bagi bapa tu, pastikan anak daripada fizik ke anak daripada agama. Mana wajib? Bukan kata tak belajar Agama. fizik. Bukan kata tak belajar fizik. Berilah belajar fizik nak ambil SPM. Betul tak?
Ustaz Solihin. Budak Temeloh. Dia ni buka pondok dengan abang dia. Bukan. Dia buka pondok seorang. Lepas tu, pondok dia kena banjir. Habis peralatan rosak. Dia pun tak tahulah. Tak buat macam mana, dah jam. Dia datang Kajang. Dekat rumah saya lah. Dia cerita dengan saya lah. Dia kata, Ustaz, dia masa lepas mengaji, dia makan. Dia makan dengan imam-imam lah. Dan apa, lepas tu dia kata, baru pindah sini ke? Dia cerita lah. Sampai kat Kajang, dia sewa satu bangunan kedai dan buka ni lah. Tahfiz ke, mengaji Quran ke. Bawah ni bengkel kereta abang dia, duduk atas. Dia kata, Ustaz, kat sini memang kalau nak buat cara bayaran ni memang tak ada sambutan lah. Dia kata, memang. Yang itu lah sekarang. Betul tak? Bukan sekarang, dulu lagi itu. Lepas tu, jangan harap apa-apa bayaran bila kita belajar agama ni. Memang orang jarang bayar. So, cerita terdengar lah, kan? Akhirnya adalah saya minta dengan kawan tolong bantu dia support, dia sewa. Tapi sekarang saya tak nampak dia lah. Saya rasa dia dah pindah ke kampung balik lah. Dah lama saya tak jumpa dia. Saya pun dah tak WhatsApp dia. So saya WhatsApp dia tak jawab. Mungkin dia dah tukar nombor ke apa. Padahal tanggungjawab ni. Tanggungjawab bagi lelaki ni. Memastikan apa? Fardu Ain belajar ni. Ni. Maka wajiblah. Maka wajiblah. Ni ada perkataan ni. Ni. Maka wajiblah atas suami ajar akan isteri. Saya tambah lagi, ni saya tambah atau isteri singular and plural. You understand what I mean? Akan segala ilmu berikut. Saya tu tulis berikut lah, saya tak tulis kita kata apa. Wahai orang lelaki yang handsome dalam 211 ni, sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian. Kalau kelas zumba berduyun-duyun, betul lah. Kelas zumba, kelas aerobik, kelas apa. Cuba buka Fardu Ain kat Bangi. Kami mengajar Fardu Ain. Satu subjek RM50 sebulan. 3 subjek. Seminggu 4 kali. Seorang yuran RM150. Mahal lah ustaz ni RM150. Tak ikhlas lah. Tengok. Ustaz tu sewa bangunan tu RM3,000 tu. Tak ikhlas lah ustaz ni. Bayar ikhlas je pun lah RM10 ke RM5 ke. Macam tu selalu tu lah. Lepas tu ustaz tak musim bangunan. Kalau boleh bawa pokok senang. Nak sewa pun tak lepas. Banyak center-center tau. Center-center Quran ni, akademik ni, yang ustaz-ustaz ni buat sewa bangunan, buat akademik, buat panggilan datang belajar. Banyak tutup rasang. Lepas PKP ni tak tahu lah, mungkin dia bawa buka balik lah. Kenapa? Tak siapa support dia punya ni. Dia punya building. Dia pula tak boleh ngajar. Dia pun tak ada duit nak makan kan. Kesian, dia tunggu-tunggu kesian lah. Tapi nak cakap apa. Ni sikap kita lah. Nak cakap apa. Everything agama mesti free. Tapi kalau tuition, waktu-waktu tu boleh bayar. Okey. Tukarlah awak sikap sikit. Ustaz pun nak makan boreh sedap sikit kan Ustaz? Memanglah. Bukan nak makan boreh sedap. Dia pun nak makan juga. Kalau dia pun tak menterarah, macam mana nak ngajar? Betul. Dia pun nak menterarah juga. Takkan dia nak jalan kaki pergi ngajar. Dia nak minyak kereta juga. Pokoknya nak asal-asal tu bagilah dia hidup. Dia tak menterarah macam mana. Itu tak kena mengena dengan saya. Saya lain. Tapi jangan samakan saya dengan orang lain lah. Tu saya kata. Maka wajiblah. Okey. Ni wajib apa ni, Haji Karim?
then mata nak tak nampak Kau bila aku tanya soalan masa ni lah mata kau rabun. Okey. Wajib apa ni orang lain? Wajib apa ni? Wajib apa? Syari'i. Wajib Syari'i. syarak. Wajib syarak. Wajib syarak. Ini wajib syarak. Haji Karim, kau ikut aku pergi Lenggong nak? Pergi tak? And then dah tua dah tak jalan pakai tongkat ni macam mana Boleh. tadi lah ada fikir kan Jom kita pergi Lenggong. Naik bas lah kau bawa kereta. Wajib syarak atas satu orang lelaki yang nama dia adalah dia memiliki pangkat dan pangkat itu bernama Suami. Oh, akak cepatnya cakap kesian kat suami. Dia mestilah buat satu perbuatan nama dia ajar. Seorang perempuan yang menjadi pasangannya yang sangat popular dipanggil sebagai isteri. Isteri. Akan segala ilmu berikut. Ni ilmu apa ni? Ni ilmu ni nak belajar ni. Bukan nak belajar. Yang dia kena ajar. Kalau dia tak belajar, dia tak ajar, nanti dia akan jawab ke akhirat. Jaga-jaga tau. Dia akan jawab akhirat. Apa ilmu nak ajar ni? Sebab tu bila kita nak ajar dia, kita kena tahu, kita tahulah. Betul Kalau kita pun tergabur-gabur, sampai beranak ompek pun tak tahu, mana nak ajar dia? Ilmu apa? Bukan ilmu masak. Ada isteri pandai masak. Ada suami pandai masak. Isteri tak pandai masak. Tak apa, abang ajar. Abang ajar masak asam pedas. Gini. Wah, sedap. Asam pedas. Dia belajar, dia ajar ilmu asam pedas. Tapi dia Nabi tak cakap mengajar akan isterinya memasak. Tak ada. Bukan tak boleh ajar, nak ajar lah. Tak ada salah. Mengajar akan isterinya memasak. Apa ni ilmu nak ajar ni? Tengok ni Nombor 1. Segala iktifat. Iktifat ni apa? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Apa pegangan ahli sunnah wal jamaah? Kita belajar lah apa sunnah wal jamaah ni. Apa dia dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Dari segi nombor 1 apa? Segala sifat yang wajib bagi Allah. 1. Lepas tu ada lagi. Segala sifat yang mustahil. Ya Allah. 2. Nombor 3. Dia kata apa? Sifat yang harus.
sifat yang harus baginya. Bila nya ni, huruf besar ni dia merujuk pada Allah lah. Ini semua tahu kan? Okay, ni. Ni yang kena ajar ni. Ini nombor satunya nak kena ajar. Dia susun ni seolah-olah dia mengikut priority. Priority lah. Priority. Apa priority oh? Keutamaan. Apa oh? Keutamaan. Keutamaan. Ni. Kalau tak ajar dia, kita berdosa. Kita berdosa tau. Dia berdosa, dia pun berdosa juga sebab dia tak tahu. Tapi dia boleh ada hak untuk tunjuk kat kita kat akhirat, ini lelaki tak ajar aku. Jaga-jaga. Jaga tau. Kita kan takkan dia nak buat, dia isi kita. Kat sini dia isi kita. Kat akhirat dia jadi orang yang mendakwakan kita. Dia jadi orang mendakwa kita. Dia kata ni lelaki tak guna, ni jantan tak guna, ni tak ajar aku sifat 20, ni tak ajar aku sini, aku tak ajar itu. Dia blame kita. Kenapa? Memang sifat manusia dekat akhirat nanti, dia cari jalan untuk melepaskan diri daripada dosa. Dengan cara apa? Blame others. Siapa others tu? Isteri blame suami. Suami juga akan blame isteri. Dia dulu tak ada tanggungjawab atas aku. Dia cakap kasar dengan aku, wahai Tuhan. Aku minta dia dihukum. Aku nak minta pahala dia. Aku nak minta pahala sebab dia dulu buat aku macam-macam tu ni. Boleh? Boleh cakap lah akhirat. Waktu tu tak ada rasa ni si kita lah. Kesian. Tak ada. Semua orang kena lepas diri dia. Lepas tu baru berlaku syafaat. Suami masuk syurga. Anak tak masuk syurga. Na'udzubillah. Isteri masuk syurga. Na'udzubillah. Atau masuk neraka dulu kena seksa sebab ada dosa yang dia buat. Maka suami boleh mohon. Ya Allah, ni keluarga aku. Keluarkan dia dari neraka. Dengan syarat suami itu mesti ada syurga. Baru dia layak memohon syafaat. Ni. Ni apa ni? Sifat wajib Allah ada berapa? Betul? Dua. Betul tak? Sifat musail Allah ada berapa? 20. Sifat arus ada berapa? 1. Ini yang kita selalu sebut ni. Apa ni? Subjek apa ni? Sifat Tauhid. 20 dalam ilmu Tauhid. tauhid. Itu yang kita akan belajar nanti ni, 20. Allah sempat. Allah bagi kesempatan masa belajar. Dan wajib pula menyatakan segala aqaidul iman. Apa aqaidul iman? Abang, Keyakinan iman. apa aqaidul iman? Apa makna aqaidul iman? Aku nak orang lelaki jawab. Apa dia? Keyakinan pada iman. Bukan. Lagi. Mana lelaki yang tu tak ada jawab. Bang, kita berdosa lah. Kita tak ajar bini kita tau. Topik pun tak tahu. Tajuk pun tak reti macam mana nak ajar. Apa iman? Okey, tak apalah. Saya anggap malu jawab lah. No. Okey. Dia mestilah menyatakan, mempelajari segala akidah aqaidul iman. Aqaidul iman apa?
simpulan iman. Qaid. Qaid apa? Simpul. Akad. Ni. Dia mestilah menyatakan, menceritakan aqaidul iman, apa aqaidul iman yang kita kata, itulah nama dia simpulan iman. Apa aqaidul iman ni? Tengok ini. Ini sebahagian. Lagi ada lagi satu dekat bawah. Ni. 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat harus mustahil bagi Rasul dan 1 sifat harus bagi Rasul juga. Ni. Ni 4. Atau kita cakaplah. Ni apa? Ni nama dia sifat Rasul. Ni. Nama aqaidul iman. Okey. Jadi gabungan dua ni, Allah, Rasul, ni 4, jadi jumlah dia ada 5. Jadi aqaidul iman ni, dia 41, 9. 41 campur 9, aqaidul iman ini adalah dikatakan 50 perkara. Dan inilah yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah. Ini boleh rujuk kita tauhid lah. Ini baru bab pertama nak belajar. Saya tanya jawab secara jujur ya. Jawab secara jujur. Besar tak tanggungjawab orang lelaki ni daripada isteri dia? Besar, Ustaz. Orang lelaki jawab. Besar tak? Memang besar, Ustaz. Memang besar. Ni baru satu bab nak ajar tau. Besar tanggungjawab betul tak? Haji Karim, besar tanggungjawab Haji Karim. Ustaz dia nak tanya sikit lah dia soalannya. Dia dah masuk 2 orang kahwin dah. Tapi yang lepas-lepas tu macam mana Ustaz? Lepas-lepas tu bertaubat je lah. Dia ada cadang nak kahwin lagi tahun depan. Macam mana Ustaz? Haji Karim, aku tanya kau bini satu pun kau tak ajar habis kau nak kahwin 2 Banyak cantik muka kau. Ini dah belajar dah Ustaz. Dah belajar dah? Okey, dah lulus. Ini dah belajar ni, nanti besok dia nak ajar lah kat bini baru. Amboi, cita-cita tinggi. Tinggi cita tu. Ni, sekarang ni tanggungjawab ni kena ambil. Betul betul macam Azlin kata dalam ni Bila kita kata mainlah belajar fardu ain, kat sekolah dah belajar. Kat sekolah ni
dia belajar, dia sangat asas tau. Dia hanya peringkat hafalan je tau. Allah wujud qidam baqa. Wujud apa? Wujud ada. Lawan apa? Lawan tak ada. Apa makna wujud ni? Dia tak reti je tau. Apa makna wujud? Dia tak reti. Apa makna qidam? Dia tak reti. Lepas tu bagi nafsiyah salbiah. Dia tak reti. Betul saya cakap. Tak percaya kita tengok diri kita lah. Bukan tak belajar ni semua seorang rendah. Belajar betul tak? Bukan tak belajar kalau rendah, belajar. Tapi kenapa bila kita nak terang dia tak boleh? Mereka tak tahu, tak dapat. Ilmu tu tak dapat, tak ada. Dan kepahaman tak ada. Jadi bila tak faham, macam tak tahu, tak faham, jadi pada ain terlepas. Macam mana nak ajar isteri kalau kita pun tak faham? Nanti isteri tanya balik dan kita jawab. Sebab tu kalau tak boleh belajar, tak boleh ajar, kita kena hantar dia belajar. Lepas tu dulu kan, Jawi, satu masa dulu lah, sekarang saya tak tahu. Dia bila orang nak kahwin dua, dia buat syarat. Satu, syarat daripada pendapatan. Masa dulu lah. Ini tahun berapa tau? Tahun 87. Sebab 87 ni, masa tu 88, 87 saya buat kahwin. Ada abang saya cerita, kawan dia, Haji Hassan lah. Kawan dia ni temuduga dekat Jawi untuk mohon kahwin lagi satu. Dan saya juga ada kenal ustaz-ustaz kat Jawi yang tahu wilayah. Dia kata, dia cerita dalam ceramah tu, dia kata syarat dia, kalau gaji mesti 3,000 ke atas. Dulu tahun 87, 3,000 ni besar lah kot. Sekarang ni kalau gaji 3,000 pun susah sikit hidup. Sempit lah juga. Lepas tu dia akan tanya soalan fardu ain. Dia akan tanya Fatihah apa, macam mana baca Fatihah, asal-asal fardu ain dia tanya. Kalau lulus, baru dia timbangkan tu lulus. Haji Hassan ingat tak dulu? Ada kawan-kawan yang mohon tu. Tak tahu lah dulu tak lulus. Ingat kan? Duduk keramat tu. Duduk kelang. Dia mohon. Dia boleh menega tu. Tak mahu sebut nama dia sini. Kenapa Sebab kalau tidak nanti dia tak jalankan tanggungjawab dia. Jadi bila dia tak jalankan tanggungjawab, kadi berhak untuk menahan dia daripada berkahwin 2-3. Sebab tu dia orang buat itu. Tanya sifat 20, tak pernah dengar sifat 20 Ustaz. Macam mana? Ini baru sifat 20 dia boleh cerita bab lain kat bawah tau. Kitab ni cakap berapa banyak silibus dia kena ajar tau. Dan dia gagal. Tadi ni tak nak bebankan otak dia, tak nak bebankan dia kat akhirat. So awak kena jawab ni, si awak tanya ni, macam mana ni bang. Walaupun dia boleh cari jarikan di Thailand kahwin tu pulang lah. Tidaklah menjadi salah. Betul tak? Itu ditanggung lah sendiri. Tak salah, sah. Cuma undang-undang dunia ni kena denda, tak nikah dalam kawasan tu cerita lain lah. Tapi yang penting ni, tanggungjawab ni, kita kena pastikan inilah yang dinamakan mengajar isteri-isteri ini. Itulah nama dia, tanggungjawab apa? Nafkah apa ni? Batin, Ustaz. Batin. Ini nafkah batin. Jangan salah faham. Nafkah ni yang ramai orang lelaki gagal melaksanakan dia. Jangan ingat nafkah batin tu yang kita katakan seks tu kan. Itu kan nafkah batin. Jadi guru kata itu nafkah lahir. Kenapa? Kegiatan kau jual apa tu? bukan namanya Skrim. dia boy. Part time. Lepas tu kita kata itu nafkah apa? Itu nafkah batin kerana apa? Ilmu itu al-ilmi apa buat? Fis sudur. Al-ilmi fi sudur. Sudur ni letak dekat mana? Hati. Bila kan? Tapi dia menzahirkan pada watak-watak kita lah. Dia menzahirkan pada ibadah kita. Dia menzahirkan pada watak kita.
Tapi duduk dia dekat dada. Dia duduk kat dada, orang pun tak nampak. Orang tak ada ilmu berjalan, orang ada ilmu berjalan. Kalau dia pakai pakaian biasa ke apa benda kan, kita pakai kain biasa suruh jalan. Jalan 6 orang. Kita tanya orang, 6 orang ni seorang ada ilmu. Tu cari yang mana. Payahlah dia nak nampak. Kenapa? Di dalam badan. Kenapa? Fis sudur. Fis sudur. Bila dalam badan fis sudur, dia tak nampak. Bila tak nampak, namanya batin. Sebab itulah bila mengajar isteri ini akan agama, itulah dikatakan nafkah batin yang wajib pada suami untuk melaksanakan dia, dan ini yang paling ramai suami dapat dosa hari-hari kerana dia gagal. Itu nak kahwin lagi 1. Itu nak kahwin lagi 2. Itu nak kahwin lagi 3. Okey, ada rasa nak kahwin lagi ke? Ustaz, saya nak tanya Apa boleh saya ke? cakap pun takut. Takut Ustaz, takut. Ya. Terus senang. Okey Ustaz, katalah suami telah menyerahkan tanggungjawab kepada isteri, contohnya dia dah bagi duit, okey minta tolong carikan mana-mana lah tempat untuk kelas agama kepada anak-anak dia, dan juga tanggungjawab untuk isteri tu sendiri. Adakah dah telah terlepas tanggungjawab suami tu? Sebenarnya bukan tanggungjawab isteri. Bukan tanggungjawab isteri. Tanggungjawab suami. Kalau isteri, dia bagi kat isteri tolong, dia dapatlah pahala. Tapi tanggungjawab dia, bukan dari isteri tau. Dia pun tanggungjawab. Tapi kalau dia nak bagi, isteri kata, tolonglah abang sibuk. Ni, bila cari budak-budak ni seluruh agama. Kita akan rasa tolong, nanti kalau anak kita pandai agama, dia jadi faham untuk kita juga. Sebab apa? Kita yang tolong. Okey, faham. Jadi mungkin juga katalah isteri tu terlepaslah salah satu ilmu yang wajib diberi pada anak. Adakah isteri tu tanggung juga dosa sebab dia tak dapat menunaikan tanggungjawab yang diserahkan oleh suami dia kepada dia dengan sempurna? Memanglah. Lepas tu kita hantarlah anak ke agama. Sebab kita dah tak pandai, betul tak? Hantar ke agama. Jangan semayang pun tak tahu. Betul je kan ni? Nanti yang kena tanya dah apa? Yang kena tanya ni suami ni kena tanya. Okey, baik, faham Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Halimah. Halimah tanya. Ustaz, kalau suami tu tak cakap suruh cari tempat belajar kita ataupun anak-anak, tapi kita sendiri isteri ni yang mencari untuk anak-anak dan kita sendiri, adakah itu boleh dikatakan pahala juga untuk suami? Dia bukan pahala untuk suami, yang buat isteri lah pahala. Maknanya tanggungjawab tu tak boleh dikatakan tanggungjawab suami lah juga. Sebab isteri yang mencari. Isteri buat, suami tak ada tanggungjawab lah. Jadi isteri buat atas dasar tanggungjawab dia. Dia tak nak anak dia jahil. Betul. Ya, tapi yang akan ditanya, kalau anak dia jahil, akan ditanya kenapa tak dalam agama, akan ditanya dia, bukan isteri. Isteri jangan risau. Tapi kita kena faham juga, kalau kita biarkan juga anak-anak kita tak belajar agama, dia besar nanti dia jahat, dia tak bantai hal haram. Yang susah dia ke kita? Kita juga. Kita pun susah juga, betul tak? Kita pun susah juga, bukan dia seorang susah. Kita pun sama-sama menanggung kepayahan. Betul. Okay. Terima kasih Ustaz. Kita kena ikhtiar usaha lah, hantarlah dia, nasihatlah dia, cakaplah dia, pujuklah dia, doalah dia. Okey. Syaidah tanya Syaidah. Ustaz, kira tugas mendidik anak-anak tu memang sepenuhnya jatuh kepada bapa tu lah ya, suami. Betul. Ini dah berapa? Sepenuhnya? Okay, ingatkan kepada ibu kan. Tak. Selalunya, yang ajar ngaji dah apa? Kesannya. Ibu. Ibu ajar ngaji, betul. Sebenarnya kena ajar ngaji dah apa? Bapa. Ayah. Bapa.
Kalau kita ajar, kita niat nak bantu suami kita, besarlah pahala kita. Allah kata, Rasulullah kata, siapa bantu orang mukmin atas muka bumi, nanti Allah akan bantu dia pada hari akhirat. Betul tak? Jadi kalau kita bantu, tak apa bantulah. Kalau nak bantulah. Kalau tak nak bantu, ada nak bantu, tak apa. Tak wajib kita bantu. Tapi kalau bantu ada pahala tak? Ada. Kecil ke? Besar pahala dia. Kita bantu anak kita boleh baca Quran daripada Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 sampai Iqra' 6, naik Quran. Dia sampai mati dia baca Quran, setiap patah Quran yang dia baca tu, kita dapat pahala. Walaupun dia tak niat pahala untuk kita. Kenapa? Ilmu yang manfaat yang kita tinggalkan pada dia. Kalau kita rasa begini, kita rasa daerah nak ajar kita ngaji. Betul. Tapi kalau kita rasa, ni tanggungjawab dia, lantak dia, memang dia tak nak ajar pun. Tapi itulah ruang pahala yang besar yang Allah sediakan kita. Betul. Ajar dia. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul kan? Ni halaq ni kena cakap halaq. 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 Jadi besok dia baca halaq. Kita dapat pahala. Dia baca halaq. Dapat pahala. Kenapa? Kita ajar. Ajar apa? Ilmu yang bermanfaat. Anak kedua, ajar juga. Watab. Itu baru ajar tentang kalah-kalah. Ajar, dia baru ajar mengaji. Belum tengok dia ambil wuduk. Belum tengok ambil wuduk. Itu kan ni, wuduk ni tangan dalam sini. Dia buat sampai dia tua. Walaupun kat sekolah cikgu ajar juga. Tapi kita remind dia pasal ni, dia buat. Dapatlah pahala. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bebanmu ini tukar jadi huruf B. Apa B? Bahagiamu ini. Dalam kitab ni dia gertak orang lelaki, benda ni beban. Tanggungjawab. Sebab kalau dia kata bahagiamu ini, hanya bahagia tu yang tak ajar bunyi-bunyi agama. Dia rasa dia dah okey kan. Dia dah rasa dia kerja dia okey, rumah dia okey, anak dia okey, kereta dia okey, duit dia okey. Dia rasa okey. Tapi kalau dia tak melihat benda ni sebagai beban, beban ni bukan makna beban yang kita faham. Beban ni tu makna tanggungjawab. Tanggungjawab. Kita tak ada rasa feel responsibility ni, feel tu tak ada tanggungjawab ni, kita akan tinggalkan. Betul? Tak ajar agama pun, bahagia kami, tak bergaduh. Biarlah kita rasa benda beban untuk kita, untuk kenapa? Untuk kita tanggung. Dekat dunia. Kenapa? Nanti orang lelaki kena jawab dekat akhirat. Kalau orang lelaki nak ajar, bini kata tak nak belajar lah, itu hal lain. Kita kata bini kita pergilah belajar ni pelahu kat ni, kat masjid ada pelahu Fardu Ain tu, pergilah ikut. Ikut. Atau bawa sekali belajar sama. Dia tak nak. Itu dosa dia. Bukan tanggungjawab kita lagi dah. Sebab dia tak nak. Betul tak? Kita wajib ajar dia. Dia tak nak. Dia tak nak belajar. Malas lah. Dia tak nak. Itu bukan dosa kita lagi dah. Kenapa? Kita ajar dia tak nak. Okay. Last question. Suzana. Ustaz tanya, kan Ustaz kata tadi kalau kata takut boleh claim di akhirat, sekiranya kita Alhamdulillah kita minta maaf setiap malam before tidur, kita kata maafkan apa kesalahan kita, maksudnya kita cakap abang redha lah. Kalau bila dia kata redha, tapi sekiranya dia macam claim di akhirat tu, maksudnya macam tak ikhlas Ustaz. Dia kalau redha ni maksudnya tu claim lah. Kalau kata macam Ustaz cakap tadi, masing-masing nak berfight masa di akhirat, takut ke lah. Lepaskan diri. Lepaskan diri. So maksudnya kita macam, sebelum tu kita cakap, kalau macam Ustaz ni kita kata, kalau jangan pula nak claim akhirat tu macam mana Ustaz? Kita risau tak? Dia claim kita cakap lah. Kita ada kita punya hujah. Ya Allah, dia dah kata dia redha kat aku kat dunia. Aku dah minta maaf kat dia. Dia dah maafkan aku. Dia redha kat dunia. Kenapa nak claim? Kita boleh cakap itu pula. Oh, okey.
Kita berhak je cakap. Itu mahkamah Allah ni adil. Dia siapa akan nanya. Maka dia check lah rekod-rekod dia. Oh, awak dah kata awak reda kan? Kenapa awak tak reda? Awak dah kata awak maafkan dia dekat dia. Kenapa awak tak maafkan? Dia kata saya reda dekat dia. Saya maafkan dia. Tapi saya tak ikhlas. Oh, awak maafkan orang, awak tak ikhlas. Lepas tu awak maafkan orang kerana Allah, awak tak ikhlas. Maksudnya awak buat benda yang tak ikhlas. Dah dia kena pula tak ikhlas. Munafik Ustaz. Dia kurang itu lah. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Dia kena dakwa tak ikhlas pula. Satu akta dekat akhirat tak ikhlas. Satu akta dekat akhirat. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Munafik. Panjang cerita. Okay. Faham. Benda yang A, B, C lah. Okey. Dah. Orang dah siap depan tu. Wah, besok wah. Ya, Ustaz. Besok lambung. Besok tak ada. Besok memang tak ada. Besok pukul 8 sampai pukul 10, 12.45 sampai pukul 2. Lepas tu besok ada 2.30 sampai pukul 4. Bukan besok. 2.30 4 hari. Besok ada pukul 8 sampai pukul 10, 12.45 sampai pukul 1. Lepas tu 3.30 sampai 4.30 dekat Salam. Lepas tu apa Busy Ustaz sekarang. Nanti dia jadual. Tapi jadual ni dah dapat kan? Siapa tu ikut dah semua. Siapa tak boleh ikut dah mana ikut. Saya tadi Salam ni dapat Tengok budak pun dah sekolah ambil dah sibuk. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya muslimin wa ala alihi washabihi ajmain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tak ada apa-apa buat, jangan keluar link. Saya nak terangkan makna bacaan subhan rabbil azim wa bihamdi. Bakarat. Link yang sekarang Ustaz. Link sekarang ni, saya nak pergi bilik depan je ni. Okey. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.